Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada info rakyat, satu lagi pendedahan tentang kekayaan siasatan SPRM terhadap Dr. Mahathir dan anak-anaknya. Dua anaknya mengejutkan kita semua. Dengan tajuk laporan Dr. Mahathir dan dua anak disiasat SPRM, rupanya ini kes bakal buat ramai terkejut. Ianya pasti luar biasa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan bahawa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan dua anak lelakinya sedang disiasat berhubung isu pengisytiharan aset. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahawa siasatan sedang berlangsung dan notis pengisytiharan harta telah pun diserahkan kepada kedua-dua anak lelaki Dr. Mahathir, iaitu Mirzan dan Tan Sri Mokhzani di bawah Seksyen 36 Akta SPRM 2009. Kami tidak bercadang untuk memberikan butiran lanjut mengenai kes ini pada masa ini. Biarlah SPRM menjalankan siasatan terlebih dahulu sebelum keputusan akhir diumumkan, kata Tan Sri Azam Baki kepada media selepas merasmikan pejabat baru SPRM Cawangan Gua Musang. Pada 18 Januari dan 26 Januari, SPRM telah mengeluarkan notis kepada Mirzan dan Tan Sri Mokhzani untuk mengisytiharkan semua aset mereka, sama ada alih atau tidak alih di dalam dan di luar negara dalam tempoh 30 hari. Tan Sri Mokhzani juga telah disiasat di bawah Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan, Pengganas dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sementara itu, berhubung dengan siasatan kes menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azam Baki juga menyatakan bahawa terdapat tanda baharu Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan sedang melakukan perbelanjaan. Berdasarkan pemantauan SPRM, beliau telah menggunakan kad kreditnya di beberapa negara, kata Azam lagi. Kami telah memohon kepada Interpol untuk menerbitkan notis merah ke atasnya dan kami masih dalam proses menjejaki dan mendakwanya di mahkamah, jelas beliau. Pada bulan Ogos tahun lalu, SPRM telah menjejaki dua lelaki yang terlibat dalam siasatan kes rasuah dan penyelewengan berkaitan pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Individu pertama ialah Muhammad Adlan, 48 tahun, dan individu kedua ialah Mansur Saad, 69 tahun, seorang peguam. Saudara sekalian, yang turut tular di media sosial info rakyat ialah tanah keluarga Amar Baharin dipindah milik pejabat tanah tanpa pengetahuan, sekali lain pula jadi bila Menteri Besar Selangor respon. Pelakon Amar Baharin meminta penjelasan dari pejabat tanah dan galian PTG Selangor berkenaan dengan kes tanah milik keluarganya. Di Semenyih yang didapati telah dikeluarkan geran kepada individu lain secara tidak sah. Melalui perkongsian di akaun X dan Instagram, Amar mendedahkan bahawa kejadian ini disedari oleh keluarganya semasa arwah ayahnya masih hidup. Saudara-saudara sekalian, mereka terkejut apabila melawat kawasan tanah tersebut untuk diusahakan, namun mendapati sebuah rumah telah dibina di situ. Apa sebab sebidang tanah boleh mempunyai dua geran yang berbeza, soal beliau. Mak aku pergi berjumpa tuan tanah tersebut untuk bertanya. Ringkas ceritanya, tuan tanah mengatakan tanah itu miliknya. Dia tunjuk geran-geran tampal, sementara mak aku pula mempamir geran asal yang telah dipegang berpuluh tahun. Malah kami juga telah membayar cukai tanah, katanya.
Amar menyatakan bahawa ibu dan arwah ayahnya kemudian mengunjungi PTG Selangor untuk mendapatkan penjelasan berhubung situasi tersebut. Mereka PTG faham dan cuba menyelesaikan masalah ini. Mereka berjanji untuk menggantikan tanah mak aku dengan tanah yang lain, tetapi hingga kini masih tiada jawapan diberikan. Apabila ditanya tentang perkembangan terkini, kaki tangan PTG memberitahu bahawa Selangor tidak mempunyai tanah kosong untuk penggantian, katanya, dalam perkongsian tersebut. Pelakon itu mengemukakan beberapa persoalan kepada PTG berkaitan kes tanah itu dalam perkongsian tersebut. Siapakah yang meluluskan geran kedua untuk individu lain, sedangkan tanah milik keluarga aku belum dijual atau ditukar nama kepada sesiapa? Bayaran penjualan tanah itu diberikan kepada siapa? Cukai tanah yang dibayar setiap tahun oleh mak aku pula bagaimana pula? Adakah pihak yang lain juga membayar cukai tanah yang sama? Saya berharap PTGS dapat memberikan jawapan kepada setiap persoalan di atas, katanya. Beliau juga mendesak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan PDRM untuk bertindak bagi menyelesaikan masalah ini yang meresahkan rakyat. Sementara itu, pengarah PTG Selangor Datuk Dr. Yusri Zakaria berkata bahawa pihaknya mengambil maklum dakwaan tersebut dan akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung perkara ini ketika dihubungi Berita Harian menurut laporan Berita Harian. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari juga memberikan reaksi terhadap perkongsian pelakon tersebut menerusi Instagram dengan meminta beliau untuk mengemukakan butiran lengkap berkaitan dengan perkara ini. DM, message terus detail perincian, nombor geran dan lot. Nanti saya akan menyiasat, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan. Selepas ini kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau kemarin tular di media sosial tentang fitnah, mengatakan kononnya kerajaan Malaysia berunding untuk membina kasino di negeri Johor. Ianya telah pun dinafikan oleh Perdana Menteri dan Menteri Besar Johor sendiri. Bahkan, taikun yang dikaitkan dengan fitnah besar, maha besar itu, turut telah tampil mengatakan tiada mana-mana taikun ataupun tiada apa-apa perbincangan untuk membina kasino di Johor. Makna kata itu hanya satu fitnah. Bahkan pihak taikun yang dikatakan ada rundingan itu pun telah meminta supaya Bloomberg menurunkan laporan tersebut. Jadi apalagi yang nak difitnahkan kalau semua pihak dah pun tampil membuat penafian, termasuklah taikun yang kononnya dikaitkan dengan pembinaan kasino itu, turut mengatakan yang memohon supaya Bloomberg turut menurunkan laporan itu. Kali ini daripada Harapan Daily, laporan yang paling kita tunggu-tunggu, Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Johor sudah menafikan tentang pembinaan kasino itu. Tetapi geng kopiah putih guna agama untuk menipu, ditulis oleh Norman Razwan. Secara peribadi, entah mengapa memang saya tidak berkenan melihat karakter Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari sejak dulu. Putar alamnya membuat saya menyampah, kata Norman Rizwan. Saya malu dengan orang bukan Islam sebab imej mereka berkopiah dan berjubah. Tetapi tutur kata mereka penuh dengan fitnah. Sepatutnya dengan baju jubah dan kopiah itu, mereka berdakwah membawa imej Islam yang baik. Saya tidak tahu jika ada dalil untuk menghalalkan cara fitnah-fitnah mereka. Ia semakin menjadi-jadi hingga rosak pemikiran orang Melayu sekarang, tulis beliau. Terang-terangan, ya, akhi, kamu memfitnah. Tidak takut kamu dengan fitnah. Jika datang sesuatu berita tabayun dulu, atau kamu tahu tetapi sengaja memfitnah untuk menimbulkan persepsi kebencian kepada Perdana Menteri yang ke-10. Kamu itu Ketua Penerangan PAS, bukan Tok Siak Kampung.
Kata-kata itu seperti kenyataan rasmi dari parti yang konon memperjuangkan Islam. Di mana kamu belajar agama memfitnah ni? Apa mazhab yang kamu anuti yang membolehkan terang-terangan kamu memfitnah? Saya berharap sangat Perdana Menteri ke-10 dan Menteri Besar Johor ambil tindakan saman. Biar menjadi tauladan kepada pemfitnah-pemfitnah yang setiap hari rasa berdosa untuk terus tanpa rasa berdosa untuk terus berbuat demikian. Mereka perlu diajar, jika tidak rosak pemikiran orang Melayu, diajar oleh geng kopiah putih. Saya baca komen-komen ahli PAS yang percaya akan wujud kasino tersebut. Pelbagai maki hamun dilemparkan kepada Perdana Menteri ke-10. Maaf kata, saya tidak pernah menulis seperti didakwa Mahathir dan Muhyiddin. PAS adalah parti sesat, tetapi saya tidak menolak, memang benar apa yang dikatakan, kata beliau. Pemikiran Melayu semakin rosak, kata beliau lagi. Fitnah, resis dan menggunakan agama untuk menipu, kata penulis ini di Harapan Daily. Lihat saja apa yang berlaku kepada P.U. Said. Ketika P.U. Said menegur pemimpin kerajaan, menegur alamak hari raya, bukan main lagi mereka bersorak, menghina mereka yang ditegur. Pelbagai reaksi, inilah kerajaan Madanon, inilah Barua DAP, inilah Islam liberal. Tetapi apabila P.U. Said yang juga penyokong mereka sendiri menegur Menteri Besar Kedah, Sanusi Maknor, terus dia dihina oleh penyokong-penyokong PAS. Malah lebih mengejutkan, ustazah sendiri yang menegur P.U. Said. P.U. Said disuruh khatam dulu kitab-kitab tasawuf. Kitab apa yang menghalalkan cara itu, ustazah? Siap sindir kalau Menteri Besar menyanyi telinga hang panas ker lol of love. Apa jenis ustazah begini? Hingga ditegur P.U. Said sendiri, mengapa menggunakan bahasa sebegitu rupa? Baru P.U. Said tahu, jika kamu menyokong, okey. Jika tidak, seperti terjadi dahulu. Allahyarham Mufti Perak Tan Sri Harusani diserang. Mufti Perlis juga jika tidak bersetuju atau menegur mereka, dituduh Wahabi. Siapa sahaja yang menegur pasti diserang seolah-olah musuh Islam, kata penulis di Harapan Daily ini, yaitu Norman Rezwan. Saudara-saudara sekalian, untuk makluman anda semua pihak yang dikaitkan dengan kononnya pembinaan kasino di Johor itu telah pun tampil menafikannya. Bukan satu, bukan dua, tapi semua pihak. Termasuklah Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kata Anwar Ibrahim, itu tak benar, itu tipu, kata Anwar Ibrahim. Manakala Menteri Besar Johor juga mengatakan, itu semua adalah tidak benar, tiada rancangan langsung, bahkan mereka pihak kerajaan juga tidak akan sesekali membuat kasino di Johor. Manakala Tycoon yang dikaitkan dengan rancangan itu melalui laporan Bloomberg juga telah pun tampil menafikan sekeras-kerasnya, bahkan mahu supaya laporan itu diturunkan, dibuang, disingkir, dihapuskan sebelum mereka mengambil tindakan yang lebih keras melalui undang-undang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.